Masa first saya nak buka bengkel, sebenarnya tak ada duit pun. Dan kami pun ambil daripada Terengganu, ambil sampai ke bengkel. Siapa saja nak bagi, walaupun family sendiri. Siapa saja nak bagi. Even kalau family sendiri pun tak nak bagi, apatah orang-orang lain. Kau berlagak macam engkau tahu semua, padahal kau cikgu, kau selalu sibuk sana. Tak melajang, tak perlu kemadu, keputusan dalam hidup saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada viewer dan followers, subscribers channel Apek saya. Okay? Sebelum ni kita dah ceritakan bagaimana kisah kehidupan saya sebelum 2015 lah, bermakna Ahmad Motorworks. Terciptanya Ahmad Motorworks ni pada tahun 2015 dan sebelum-sebelumnya lah. Okay. Bagi yang dah tengok part 1, kita dah ceritakan pada 2015 dan sebelum-sebelumnya kita tak ada bengkel lagi. Bengkel kita tak wujud lagi pun. Right. Tapi untuk 2016 ni saya ceritakan macam manakah permulaan Ahmad Motorworks ni. Okay, Ahmad Motorworks ni macam mana dia tercipta, macam mana dia boleh ada dan berikut-berikutnya lah. Okay. Right. So first of all kita cerita pada 2016 ni, masih saya ingat lagi, masa first saya nak buka bengkel, sebenarnya tak ada duit pun. Memang tengah-tengah tak ada duit, tapi hasil daripada saya buat kerja-kerja di rumah, saya ambil upah, saya buat pembikinan lah, servis dan modify sikit-sikit di rumah. Masih lagi di rumah mak saya, quarters polis di Taman Desa Baiduri lah, siapa yang tahu. Okay, memang saya ambil masa lebih kurang 6 bulan saya buat di rumah sebelum saya kena halau. Saya bukan kena halau jiran, kena halau mak saya lah. Sebab rumah dah terlampau sempit sebab banyak sangat barang motor. Spare part motor saya dah masukkan, dah membuatkan rumah tu terlampau pack. Rak-rak pun dah banyak dah, mak saya beli rak pun banyak. Rak yang baju tu kan, yang ada warna biru, lepas tu kita sangkut yang putih-putih tu kan. Dia tak ada klip, tak ada apa. Yang sangkut macam tu je. Rak macam rak baju tu. Kaki dia warna biru, lepas tu dia punya tempat letak tu warna putih. Yang boleh kalau letak banyak-banyak dia boleh goyang. Dia boleh goyang macam tu. Tapi dah beli 5, kita kabel tie lah. Bila kita kabel tie, benda tu jadi kuat. Alright, saya pakai tu arak tu dulu permulaan, berapa ringgit sangat pun. Beli kat Maidin ke apa dah, mak saya belikan. Permulaan saya lah, saya memang tak ada duit. Tapi itulah permulaan bagi bisnes lah. Kita jimat cermat, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh pakai, kita pakai lah, kita bedal dia. Dan pada 2016 ni, tercipta yang Motorworks ni, mula-mula saya buat SSM. Tapi saya tanya abang saya buat dengan abang saya kan. Tapi abang saya ni pun dia ada kerja dia. Cuma yang full run adalah daripada saya. Saya tanya wife saya tanya abang saya, nak pakai nama apa ni? Kita pun tak tahu kan. Kita tak tahu nama apa yang kita nak buat. Tapi saya teringat ada satu bengkel ni, idola saya. Siapa yang kenal lah, siapa yang kenal is kenal lah. Siapa yang orang-orang lama memang kenal lah. Okay, siapa yang kenal, ada satu bengkel tu dekat Ampang. Dia dekat-dekat dengan Tesco Ampang, dekat dengan Petronas Ampang tu, ada satu nama dia, Dal Motorworks. Siapa kenal Dal Motorworks, itulah idola saya sebenarnya. Okay, Abang Dal, Mi, and abang-abang adik-adik dia semua. Dulu saya ingatlah nama yang pakai spek tu, yang tinggi-tinggi lampai tu, saya kenal. Okay, permulaan saya main motor ni, saya kenal daripada Dal Motorworks. Motorworks ni, saya ambil, saya letak dekat nama Ahmad Motorworks. Okay, Ahmad Motorworks ni mana dapat? Okay, nama saya Ahmad, abang saya Ahmad. Dan adik-adik kami, semua lelaki, nama dia Ahmad. So saya nak jadikan legasi ni, legasi Ahmad, saya pun pakailah nama Ahmad. Untuk permulaan ni saya letak nama saya lah, Ahmad kan. Sebab Ahmad ni dipakai oleh ramai manusia dan maksud dia adalah yang terpuji. Yang terpuji, mana yang nama yang baik-baik. Okay, saya lah daftarlah SSM. Saya daftar SSM Ahmad Motorworks. Okay, permulaan saya ada SSM, saya pun try nak cari bengkel lah sebab dah dihalau mak saya suruh suruh pindah ke bengkel. Saya pun cari bengkel, saya cari di Alam Damai, saya cari di Puchong, saya cari sampai ke Ampang, saya cari sampai ke Semenyih, saya cari banyak tempat, terlampau banyak tempat lah, Balakong semua saya dah pergi. Right. Dan saya jumpa di Bandar Mahkota Ceras. Okay, saya nampak ada di Bandar Mahkota Ceras tu ada satu kedai kosong. Okay, ada satu kedai kosong yang saya rasa boleh lah. Ada main road, dia facing road lah. Okay, saya tengok macam okey je. Kedai pun saya tengok macam okey. Tapi untuk permulaan saya nak masuk bengkel tu saya tak ada duit. Saya ada 10 ribu. Saya ada lebih kurang 10 ribu lebih kurang. Okay, dengar macam banyak tapi sebenarnya memang tak ada apa. Memang tak ada apa 10 ribu tu. Saya ada saving sampai 10 ribu je. Memang saya tak ada duit langsung.
dan saya ada sikit-sikit barang dan spana je lah. Dan masa 6 bulan tu yang saya kumpul, saya ada. Okay. Masa saya nak buka tu, saya ada jumpa kawan saya lah. Okay. Kawan saya ni antara sifu saya juga. Okay. Dia ajar saya, dia ajar abang saya dan kawan kami sejak sekolah lagi. Kawan saya ni. Siapa tahu adalah Fik. Okay. Fik. Dan sekarang ni jadi Fik Garage. Okay. Fik Garage. Yang ada, masih ada lagi Fik Garage di Bandar Baru Tersalah. Siapa nak pergi boleh support dia. Memang dia buat semua motor. Okay. Masa permulaan saya nak masuk tu, saya tak ada duit dan saya jumpa dia. Dia kata pun dia pun nak buat bengkel, tapi dia pun permulaan dia pun tak tahu nak buat macam mana. Okay. Kami pun ambil satu sepakat untuk ambil sebelah-sebelah. Dia ambil separuh, saya ambil separuh. Okay. Modal pun setengah-setengah lah. Maknanya kalau kita masuk tu deposit API, deposit kedai, apa benda yang kita nak buat tu semua separuh-separuh. Saya keluar lebih kurang 10,000, dia keluar 10,000. Mana ada 20,000. 20,000 tu burn gitu je lah. Okay, masuk sewa pun, sewa 2,800, tak silap saya 2,800. Kalau darab 4 lebih kurang 8,000, lebih kurang 10,400, 10,600 yang tu lebih kurang. Sebab deposit 3+1 kan. Okay, masuk-masuk je bayar je 10,000, duit saya habis, dapat satu kunci. Saya pun tengok, duit dah habis 10,000. Buka-buka kedai kosong. Tak ada apa dalam. 10,000 tu burn gitu. Saya cakap nampak macam banyak 10,000. Tapi 10,000 tu hanya dapat deposit saja. Saya tak ada duit. Saya cakap macam mana saya nak masuk ni. Tapi nasib baik abang saya ada kompresor. Kompresor ni nak diberi oleh ayah saya lah. Ayah saya dulu pernah buka bengkel di Terengganu. Di Kedah pun pernah. Kuala Ketil bengkel motor. Bengkel motocross sebab kami memang daripada family yang main motocross, motor scrambler pemain. Dan kami ada satu kompresor. Kompresor ni dah dibawa oleh ayah saya pergi ke Terengganu sebab ada buat kecil-kecilan sikit lah kat sana. Dan kami pun pinjam lah daripada ayah saya. Sebenarnya saya nak beli tapi ayah saya tak bagi. Dia kata, okey, ambil je kompresor ni dan sedekah je. Berapa yang kau nak, kau bayar je kat mana-mana masjid. Ayah saya suruh sedekah je. Dia tak nak jual kat saya. Dan kami pun ambil daripada Terengganu, ambil sampai ke bengkel. Okey, itulah first kompresor saya yang ada sampai sekarang. Yang bising nak mampus tu. Yang bising kalau on tu memang satu bengkel bergegar. Memang sebab sangat lama lah kompresor tu. Kami pakai kompresor tu dan alhamdulillah sampai sekarang masih lagi hidup walaupun function tak function sebab bising sangat. Okay. Tapi saya hargailah ayah saya tolong. Dan bila saya dapat kunci je, saya buka kedai tu memang tak ada apa lah. Tak ada cat lagi dan kedai tu atas kaki 5 dan macam tangga. Dan motor nak naik tu takkan aku nak angkat. Takkan dah nak angkat setiap kali motor nak naik. So kami pun bincang-bincang cari kontraktor nak buat simen, lepas tu nak cat lagi, nak pasang grill. Yalah motor dah banyak, takkan dah nak pakai shutter tu je. Kalau pakai shutter je tu, orang cakap tu petik jari je kalau orang nak ni kan, orang nak curi. Kami pasang grill, pasang simen, cat lagi kat dalam semua makan lebih kurang 8,000 jugalah. Lebih kurang 8,000. So burn kat situ lebih kurang 18,000. Lebih kurang 18,000 lah. Tambah sikit apa semua, saya rasa habis lebih kurang 20-25 ke 20 hingga 25,000. Habis duit gitu je. Saya duit simpanan saya habis, memang tak ada langsung dah. Dalam bank saya memang daripada yang saya simpan daripada masa saya buat tu 6 bulan tu sampai dah nak masuk kedai tu memang burn habis langsung. Saya tak ada duit. Saya pun pasrah lah. Saya reda je lah cakap, siapa lah, kita try lah. Kalau burn ni burn lah. Maknanya kalau kita try bisnes ni dengan kawan ni, kita nak try untuk permulaan ni, kalau burn lah. Okay, pada 2016 tu lah. Saya pun try, saya masuk dan kami pun set up. First, saya ingat lagi ada gambar di IG saya ada masukkan gambar motor WSK, motor Goku sekarang tu. Motor tu warna putih. Handle kosong. Lampu dada custom daripada Indonesia. Ada satu handle macam handle track. Itu gambar pertama yang saya masukkan dalam kedai saya tu. Itulah dia. Itulah motor pertama yang masuk dalam kedai saya tu. Motor WSK, motor Goku saya sekarang tu. Itulah motor peneman saya lah. Daripada saya first pakai motor sampai sekarang, motor tu ada Goku. Right. Time tu motor tu jadi motor track. Tayar besar gerabak, set dia warna putih tak silap. Warna putih kau ni hijau, warna putih tak silap saya. Warna putih. Saya jadikan motor tu motor track. Dan saya buat lubang-lubang lah kat set dia banyak lah. Saya Goku tu dia banyak bahan uji kaji saya. Okay, bila saya masuk je dalam tu, saya pun termenung. Saya tengok, kedai besar nak mati. Tapi barang tak ada, spana pun ada pun. Memang cukup saya dengan abang saja je lah pakai kan.
Customer time tu pun ada customer yang repeat je lah yang buat kat rumah. Ada berapa 2-3 orang je, memang tak ramai customer saya. Dan time tu motor 5S, motor SC 5S baru-baru je keluar. Saya first overhaul motor 5S adalah motor pemen saya, Hazman nama dia. Hazman, tinggi-tinggi. Okay, motor dia yang motor first, motor Hazman. Sorry, dengan motor ni, motor One, orang panggil One Otai. Motor 5S. Saya overhaul motor dua. Saya try ni lah, saya belajar lah. Okay, 2016 ni adalah permulaan bagi Ahmad Motorworks. Saya tak ada banner, saya tak ada signboard lagi. Saya pakai banner saya buat modal berapa ringgit, RM30, RM40 kot buat banner Ahmad Motorworks. Saya letak time tu Nura baru setahun lebih kot baru boleh jalan. Sebab anak saya yang Nura ni dia cepat berjalan, dia tak sama macam Al-Haq, tak sama macam anak-anak yang lain, dia lambat sikit. Okay, Nura ni 11 bulan dia dah boleh jalan. Okay, Nura time tu besar-besar macam lebih kurang kecil sikit pada Al-Haq. Dia suka ikut saya. Saya pergi bengkel dia ikut, dia menangis bila saya buat kerja ke apa ke, dia memang ikut lah. Kadang-kadang dia bergayut kat belakang saya tengah bawa motor ke apa ke, dia akan bergayut kat belakang saya. Dia suka lah, dia suka teman saya lah. Itu memang rezeki Nura sebenarnya. Maknanya bila lahir je Nura 2015, saya buat motor sampai lah 2016. Itu rezeki Nura lah, sampai dasar bengkel. Okay, 2016 ni lagi, apa yang saya ingat, customer saya banyak yang saya buat motor adalah saya buat motor dia orang rosak. Kebanyakannya saya buat motor dia rosak. Tak lebih elok daripada rosak. Tak lebih daripada elok, rosak saja banyak. Sebab saya masih lagi belajar, saya belajar. Maknanya kalau dia orang nak modify apa, saya banyak buat rosak daripada elok. Kalau repair memang elok, Kalau repair nak buat servis standard apa semua elok. Tapi untuk modify, sebab benda tu tahun 2016 tu tahun yang saya baru nak belajar nak modify, belajar nak buat tu, nak buat ni. Saya buat kat motor customer lah, saya buat. Bila diorang nak minta spek besar sikit, kadang-kadang ya, time dulu tak ada dyno, kita pun set paling menjet. Benda-benda tu set tu tak ngam. Saya buat banyak rosak je, saya buat banyak problem, ini problem tu problem, pecah enjin lah apa, berlambat-lambat saya buat banyak masalah lah. Saya pun akui memang saya pun tak pandai, saya belajar daripada bawah. Memang saya belajar, saya menuntut dengan sifu saya menuntut dengan abang saya, menuntut dengan orang lain lagi. Saya banyak lah, saya belajar. Saya banyak jumpa orang untuk saya dapatkan sesuatu setup ataupun satu ilmu tu lah. Dan dulu YouTube pun tak ada sampai macam sekarang. Dulu YouTube pun kalau buka pun search lah pasal motor, tak ada orang ajar, tak ada orang ajar langsung. Tak ada siapa yang start dulu, tak ada siapa yang nak start nak share pasal ilmu balik menjet lah, belajar nak overhaul lah, nak buka top set lah, kira CR lah, diecam lah. Sekarang buka je YouTube berlambat-lambat, korang je tak nak belajar. Dulu saya mencari sampai ke Gombak, sampai ke Kepong, patah balik. Ceras ke Kepong lebih kurang 20 kilo, 30 kilo tak silap saya. Kalau tak sampai pun saya rasa lebih kurang setengah jam lah saya pergi. Saya pergi sana patah balik. Saya belajar. Dah masa setahun lebih ke 2 tahun lebih kurang macam tu. Saya belajar dengan sifu saya daripada A sampai Z lah. Mula saya ingatkan saya dah pandai. And dah boleh overhaul motor orang, dah boleh kat bengkel, rasa macam hebat. Tapi bila jumpa orang yang lebih pakar and otai-otai, kita lagi rasa takut. Kita lagi rasa macam, uish, teruk je kita ni, macam tak ada apa. Macam tak pandai apa-apa pula kan. Tapi itulah, adab berguru. Bila saya datang jumpa dia, saya tak terlepas lah. Daripada bawa air Pepsi ke, Coke ke kan. Saya bawa air, roti. Walaupun dia tak pernah minta. Tapi itu adab berguru lah. Walaupun dia tak minta bayaran. Tapi segan lah saya datang-datang kosong. Itu adab berguru saya. Saya bukannya call-call, Assalamualaikum Sifu, berapa balik menjet spek 63 ni Bukan macam tu, tu tak beradab nama dia. Itu memang kurang ajar. Saya nak tanya menjet pun saya datang jauh-jauh. Saya bawa kereta, saya bawa cam, saya tanya, bang cam ni kenapa macam ni, kenapa lift dia 5.8, kenapa 5.7, okay, kenapa buka overlap dia macam ni, kenapa buka duration dia 2.58, 2.63, kenapa nak pakai 103, kenapa nak pakai 99, kenapa nak ketat, kenapa nak tegang atas, kenapa. Semua saya tanya, semua melalui face to face. Cara saya belajar, saya tak belajar cara call ni. Saya tak pernah pun WhatsApp tanya-tanya, Assalamualaikum bang, spek 63 ni berapa paling menjet, berapa size poket, itu korang ajar. Zaman-zaman sekarang semua budak-budak yang korang ajar memang tak, jenis tak beradab. Main motor, saya cakap terang, walaupun saya cakap kasar macam ni, saya untuk orang memang macam tu lah. Kita kena beradab. Cakap macam korang ajar sikit saya memang cakap direct. Tapi saya ajar adab. Saya ajar adab lah. Alright, saya belajar dengan dia, saya memang banyak menuntut. Memang macam tu lah cara saya. Saya datang, saya bawa air Pepsi, bawa air Coke. Tahulah korang kan, kalau orang lama ni buat motor ni tahulah. Kalau saya bagi air Coke dengan air Pepsi tu tahulah korang, diorang nak bancung untuk air apa. Tu saya selalu sebut lah.
Right? Tapi saya tak minum. Saya tak minum sebab saya tak minum air gas lah. Tapi saya hormat sebab dia suka air tu, and saya akan bawa Pepsi ke, air Coke ke, dia nak cam ke apa ke, nak tambah ke, nak apa ke, dia minum lah. Saya hormat. Selagi dia tak buat benda terlarang, it's okay. Right. So saya pun belajar dari hari ke hari. Saya tengok lah dia race haram ke apa ke, saya ikut. Saya tak nafikan, saya ikut. Dia race haram, saya ikut. Tapi saya tak pernah pun nak menceburi bidang-bidang haram ni. Sebab saya belajar. Okay, dari segi setup 1 kilo, setup 2 kilo, setup 5 kilo, semua saya tengok. Semua saya belajar. Sebab tu saya tahu setup. Tak ada saya pandai, tapi saya tahu, saya ada pengalaman macam mana orang setting untuk game 1 kilo macam mana, untuk game 2 kilo, untuk game 5 kilo, apakah persediaan sebelum game, semua saya tahu. Tapi kenapa saya tak buat? Sebab benda tu haram. Benda tu tak berkat bagi saya. Macam saya cakap, walaupun saya menuntut dengan orang yang saya cakap dia baik sebenarnya, memang sangat baik, tapi mungkin dari segi itulah, mungkin dari segi dia nak test power je, mungkin nak test power dia punya ilmu ke, dia punya kehebatan ke, ataupun ada kawan-kawan yang mungkin menganjing dia ke apa kan, kita tak tahu. Tapi dari segi hidup ni memang saya tak pernah buat macam tu lah. Lumba haram memang saya tak pernah. Memang saya haramkan daripada saya sendiri untuk masuk ke dunia-dunia perlombaan haram ataupun betting lah, berjudi ni memang saya tak. Walaupun saya ikut sekali, saya tak tengok. Saya tengoklah macam mana finishing, macam mana starting, macam mana nak deal apa semua saya tahu. Semua saya tahu. Tapi saya ambil pengajaran benda tu, pembelajaran daripada saya untuk saya belajar kenapa nak perlu buat macam tu. Mungkin itu dari segi marketing lah. Tapi saya fikir balik macam mana saya nak marketing secara halal. Saya buat marketing saya di IG. Saya buat di IG lebih kurang masuk tahun ni lebih kurang 8 tahun kot ke 9 tahun. Saya memang sangat-sangat aktif di IG, Instagram. Itulah cara saya permulaan. Boleh scroll gambar saya di IG, ada 20 lebih like, 30 lebih like, 40 lebih like. It's okay untuk permulaan, tak ada masalah. Sebab kau tahu followers kau time tu ada 100 orang, 200 orang. Siapa nak like? Takkanlah followers 100 orang kau boleh like sampai 2-3 ribu, tak mungkin. Tapi alhamdulillah sekarang like saya, kalau saya taruh gambar tu, alhamdulillah lebih 2,000, lebih 3,000. Kalau lebih 10,000 tu rezeki lah. Mungkin gambar tu orang suka, ataupun gambar tu keluar FYP ke explore ke kan, saya tak pasti. Tapi tu cara marketing saya marketing secara sihat. Walaupun orang banyak yang benci saya, banyak yang tak suka saya, apa yang saya buat pun ada je yang tak kena, saya tak faham. Apa yang saya buat ni sebenarnya saya tak ada bawa kacau orang. Saya buat marketing saya ambil gambar ke, saya buat satu karangan ke apa ke, saya semua cerita pasal motivasi. Tapi ada still lagi yang trigger, ada yang still lagi macam tengok saya macam menghina dia. Siapa yang terasa tu sebab dia makan cili. Dia makan cili rasa pedas lah. Sebab tu dia kena ubah. Kalau apa yang saya tegur, mungkin apa yang saya cakap ni mungkin terkena kat dia. Kan saya cakap semua post saya ni tak ada kena dengan hidup atau mental dengan dunia. Cuma saya suka nasihatkan diri saya biasanya saya akan tulis di IG tu, saya akan tulis untuk saya baca balik. Untuk saya baca balik, untuk saya ubah diri saya. Bukan hanya untuk nasihat orang, tapi nasihat diri saya sendiri. Alright? Sebab sebelum orang lain baca, kita dah baca dulu. Sebab kita yang menaip. Apa yang kita type ni, apa yang gerak ni adalah gerak Tuhan. Tuhan yang suruh kita type. Siapa yang tak tahu, kena tahulah, itulah hakikat hidup. Apa yang kita gerak ni, semua tu adalah kehendak daripada Tuhan, bukan kehendak daripada kita. Semua dia yang berkehendak. Alright. So, 2016 ni, macam tu dah cerita dia. Permulaan untuk saya buka bengkel ni lah. Sebelum sampai ke 2017, iaitu tahun saya keluar daripada bengkel tu. Sebab saya ambil agreement setahun je. 2016 je. Saya pun belajar cari customer lah. So far so good, so far macam tu lah. Saya ada beberapa orang Pomen tu semua terdiri daripada kawan saya. Saya punya adik Jas, nama dia sekarang jadi polis. Saya ada Azman, sekarang ni dah kerja kat bengkel kereta. Sekarang ni saya tak tahu buat apa. Satu lagi Firaz ni orang sungai Litar Lumba Rakyat, Kuala Selangor. Orang Kuala Selangor. Sebab saya dulu saya masuk Litar Lumba Rakyat Kuala Selangor, LRKS. Sebab tu saya ingat nama dia, tempat tinggal dia, sebab rumah dia dekat kat situ. Dia duduk Kuala Selangor. Itulah pomen saya. Ada lebih kurang 3 orang. Campur saya 4 orang. Kebanyakan daripada kami semua adalah newbie lah. Memang tak tahu apa-apa. Memang tak pandai, memang tak handal. Nak modify ke apa ke, semua main bedal je. Tapi saya masih lagi dengan kejujuran saya lah. Kalau ada buat silap ke, ada tertipu ke, ada rasa teraniaya ke, boleh PM saya terus lah. Sebab saya memang tak benarkan sesiapa saja pun sampailah sekarang saya tak pernah mendidik untuk menipu lah.
Walaupun satu skru, walaupun harga RM1, RM2 ke, nak masuk dalam bin ke, tak perlulah. RM10, RM20 ke, RM100 ke, lagilah tidak kan. Kita tak mengajar orang untuk menipu. Kebanyakan bengkel-bengkel hari ni, kebanyakannya ada juga yang menipu. Ada juga yang menipu. Mostly, jangan cakap orang lain lah, orang kita jugalah. Saya minta kalau tengok video ni, boleh ubah lah. Sebab benda tu tak berkat. Right. Dari hasil kecaman-kecaman 2016 saya kena kecam juga. Saya tak ingat saya kena kecam sebab apa. Viral juga saya 2016. Tak tahulah orang ingat saya, orang kenal saya 2016. Dan sebenarnya saya tak tahu kan daripada 2015 sampai tahun ni sebenarnya saya tak tahu kena kecam. Saya penuh dengan kecaman, orang kecam saya, orang keji saya pun yalah mungkin ada silap saya, mungkin pun ada saya terlampau pandang ke apa ke, tapi untuk kecam-kecam di social media ni tak baguslah, mental koyak. Tapi yang bagusnya follower naik, rezeki bertambah dan orang makin dekat dengan kita, orang makin kenal dengan kita dan kita pun makin kenal dengan orang. Barulah kita tahu circle kita tu sebenarnya banyak kawan ke banyak lawan. Sebab kita jangan ingat follower kita ni ramai dia suka kat kita. Korang kena belajar benda tu. Ramai orang nak jadi famous, ramai orang nak jadi influencer, ramai orang nak jadi yang terkenal. Tapi diorang tak tahu satu benda. Sekali je kita buat silap, berapa ramai yang tengok. Berbanding dengan kita tak famous, kita buat silap banyak kali pun berapa sangat yang orang tengok. Itu yang kena tahu, itu yang kena kental. Itu saya sangat menjaga. Apa yang saya buat silap kat sini, biasanya saya akan menjaga. Kadang-kadang saya tersalah cakap, saya apa benda saya minta maaf. Sebab saya tahu, sebab yang ramai tengok ni di YouTube saya lebih kurang sekarang 102,000 subscribers. Sebenarnya ramai yang mendengar, mungkin ada yang dengar tengok video ni ada yang 1,000, 2,000 orang, tapi ramai yang suruh saya cerita ni sebab orang nak tahu pengalaman saya. Okay, ini pengalaman saya pada 2016 ni. Saya bagi sinopsis yang short. Saya mula buka bengkel pada 2016 dengan SSM nama Ahmad Motorworks. Dengan memodalkan memang tak ada modal, burn habis 10,000 saya. Saya tak ada customer, saya tak ada founder, tak ada siapa yang nak fund dekat saya sebab siapa je nak percaya dekat budak rempit yang nak buka bengkel, yang tiba-tiba kau nak buka bengkel, kau nak minta orang 10,000, kau nak minta 20,000, siapa nak bagi? Siapa saja nak bagi, walaupun family sendiri. Siapa saja nak bagi. Even kalau family sendiri pun tak nak bagi, apatah orang lain. Bukan family tak nak bagi, bukan dia tak support, tapi dia nak tengok dulu macam mana saya susah. Tapi alhamdulillah tahun kedua, nanti saya cerita apa yang terjadi pada tahun kedua saya buka bengkel, iaitu pada 2017. Banyak kisah ada lagi untuk akan datang, saya akan sharekan lagi. Alright, so ini sajalah pada 2016 saya, iaitu permulaan saya buka bengkel lah dengan kawan saya 2017. Nanti kau tunggu episod yang ketiga. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana mendengar cerita yang tak seberapa ni. Duduk-duduk saja macam ni, macam boring je, tapi inilah saya ceritakan untuk korang dengar lah. Bagi anda yang buka bengkel tu, siapa nak buka bengkel, takut nak buka bengkel, berapa modal nak kena ada, apa semua nak kena ada, apa keperluan nak kena ada, boleh PM tepi saya, insyaAllah saya boleh ajar. Tak perlu korang melalui macam saya, kesakitan-kesakitan yang sangat-sangat mental lah. Right. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan share, like sekarang. Jangan lupa tekan butang loceng kalau nak ada notification. Bagi tahu kawan-kawan kalau channel ni bagus, bermanfaat untuk orang, bermanfaat untuk orang lain. Bagi tahu kawan lah. Right. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.